dirahmati, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak masjid kerana di atas jemputan ni. Dan insya-Allah tuan-tuan semua, dalam masa yang seberengkas antara maghrib dengan isyak ni, kita akan cuba merenung dan mencari, mengeluarkan sebanyak mungkin setakat yang kita mampu mutiara pengajaran yang kita dapat daripada kisah Al-Isra' wa Al-Mi'raj. Tajuk yang kita tentukan pada malam ini ialah ibrah. Maksud ibrah tu daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud dalam bahasa Melayunya pengajaran. Ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan, sampai setiap tahun bila datangnya bulan Rejab, maka fokus kitanya ialah kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi walaupun dah hari ni masuk 1 Syaban, tak terlambat lagi lah, kerana menurut ahli sejarah ataupun sebahagian riwayat sejarah mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada 27 Rejab. Ala kulli hal, tarikh 27 Rejab itu salah satu sahaja. Di sana banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang lain. Dan secara keseluruhannya, riwayat-riwayat ataupun dari segi masanya, tak ada satu pun yang kita boleh pegang dengan muktamad lah. Dia hanya sekadar riwayat sahaja. Cuma walau bagaimanapun, oleh kerana 27 Rejab tu terkenal di tempat kita, maka pihak-pihak masjid fokus mereka jadikan tema-tema majlis ilmu bertajuk tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan, malam ni kita cuba gabung, kita nak cari gali pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Jadi kita nak kait dengan ibadah salat. Pada masa yang sama, kita nak kait juga dengan persiapan kita yang tak banyak dah masanya, sekitar sebulan saja lagi untuk kita masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ditanya apakah maksud Al-Isra', maka jawapannya ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Al-Isra' bermaksud as-sayru lailan, jalan pada waktu malam. Dan Mi'raj pula ialah proses Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit. Dan uruj dalam bahasa Arab bermaksud dia naik alas katah lagu tu lah. Supaya tuan-tuan naik lift lagu mana, dia alas katah lagu tu lah. Jadi itulah yang kita panggil al-uruj ataupun al-mi'raj. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, di antara banyak tempat dalam Al-Quran, Allah dia memperkenalkan dirinya sendiri, dan bila dia cerita antara tanda-tanda kebesaran diri dia, dia jadikan permulaan surah Al-Isra', iaitu surah ke-17. Surah ke-17, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, surah ke-17, pada muka surat pertama juzuk 15. Muka surat pertama juzuk 15, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dia. Dia nak rayak kehebatan dia, bahawa dia telah memperjalankan seorang hamba yang sangat istimewa. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi tuan-tuan, perkataan subhana, maha suci Allah, tak ada dalam Quran. Tempat-tempat lain, dalam surah-surah lain, Allah memulakan
satu surah dengan subhana, melainkan surah Al-Isra. Kalau dari segi tasbih, tasbih tu banyaklah. Allah kadang-kadang dia gunakan menggunakan fi'il madhi, sabbaha. Sabbaha banyak, sabbaha lillah. Prosedur dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata asra bi abdihi, Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Jadi tuan-tuan, hamba yang dimaksudkan tu kita tahu belaka ke? Siapa hamba tu? Dia sebut nama tak dalam ayat tu? Tak ada nama. Tetapi oleh kerana hamba ini telah terkenal, sebut saja hamba itu, maka semua Muslim yang baca ayat itu tahu hamba yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbangga dengan title hamba. Sebab tu kita dalam tasyahud misalnya, kadang-kadang setengah kita hafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ada hafal lagu tu kan. Kadang-kadang kita baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba dan rasul. Kenapa dua kalimah ni tuan-tuan kita guna hamba dan rasul? Untuk merawat dua penyakit manusia, untuk merawat dua penyakit yang ada dalam hati-hati manusia bila mereka berinteraksi dengan seorang tokoh. Kenapa disebut hamba? Untuk merawat penyakit melampau. Oleh kerana Nabi Muhammad ni orang hebat, maka Allah Ta'ala tahu bahawa akan ada setengah-setengah manusia saya terlajuk ke Nabi, sehingga sebahagian mereka menganggap Nabi ni ada sifat-sifat ketuhanan, ataupun tahu benda gaib, tahu benda apa nak jadi akan datang tanpa melalui wahyu. Jadi Allah nak rawat penyakit tu dalam diri manusia ni, maka kamu semua kena ingat Muhammad itu adalah seorang hamba. Hebat-hebat dia pun dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, rasuluhu tu digunakan untuk merawat penyakit yang ada dalam diri manusia yang tak hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad ni bukan sebarangnya orang, tetapi dia adalah manusia pilihan Allah, dan Allah utuskan dia untuk jadi wakil dia di bumi ni. Jadi perkataan abd dan rasul ada maknanya. Dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, yang hebatnya Tuhan yang memperjalankan hamba, bukan hamba tu sendiri. Maksudnya tanpa pertolongan Tuhan, maka dia kekal sebagai manusia dan hamba. Jadi kehebatan yang ada pada hamba ini, makam ubudiyah itu adalah makam yang tertinggi yang ada pada manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, pada satu malam. Kadang-kadang kalau kita baca pun tak ada sampai satu malam pun, hanya sebahagian daripada malam. Keseluruhan peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku sesah. Lepas Isyak, Nabi dibawa berjalan daripada Masjid Al-Aqsa, ataupun menurut riwayat daripada rumah Nabi SAW sendiri di Mekah, dan dibersihkan hati Nabi. Bila dibelah dada, dibelah tu dibelah secara real secara hakiki. Dia tak mati dah. Pelik orang zaman dulu, mungkin pelik belah dada waktu beg jantung tak mati dah. Tapi dah ni pelik lagi ke tak bagi kita? Tak pelik. Suluh buh gapo-gapo dalam jantung pun, buh gapo kalbok kan dah, tak mati. Jadi tuan-tuan, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu proses bersih jantung Nabi ataupun hati. Yang kita sebut hati-hati tu tuan-tuan, amba nak sebut sininya ialah jantung dah. Yang kita panggil hati-hati yang jadi raja dalam badan kita tu, sebenarnya al-qalb, kalbu tu ialah jantung. Kena terjemah betul lah. Hati sanubari itu sebenarnya ialah jantung kita. Sebab tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ni ada satu seketul daging, organ kita panggil dah. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza
saluhat, apabila organ ni molek, saluhal jasadu kulluh, maka segala tubuh dia akan jadi molek. Wa idza fasadat, apabila organ ni tak molek, fasadal jasadu kulluh, maka keseluruhan badan akan rosak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah yang dimaksudkan dengan organ itu ialah kalbu, qalb. Maka terjemahan yang sebenarnya tuan-tuan ialah jantung. Bukan hati yang boleh dirumah kat orang tu. Tak, bukan. Itu hanya terjemahan bahasa Melayu, tapi konsep sebenar kalbu dalam agama kita ialah jantung. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai persiapan, ibrah pertama yang kita boleh ambil, dan ibrah ni sangat berguna untuk kita, ialah persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama kena bersih hatilah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buka surah Asy-Syu'ara, kita akan baca doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan, buka surah Asy-Syu'ara, antara banyak-banyak doa Nabi Ibrahim, Allah rakamkan doa Nabi Ibrahim dari surah Asy-Syu'ara. Apa baginda sebut? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kamu hina aku pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tak ada lagi manfaat, harta dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang dan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih. Jadi itulah persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hati bersih tu dibuat secara hakiki. Dibuat benda tak molek daripada jantung Nabi, dan diisi dengan iman dan hikmah. Jadi tuan-tuan, kalau siapa kita nak mati esok-esok, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan hati kita bersih daripada sebarang unsur syirik, sebarang khurafat, sebarang syahwat yang tak molek. Maka jika kita dah betul-betul bersih, maka seolah-olah kita telah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Al-Haram. Disebut Masjidil Haram kerana mengikut kawasan. Walaupun dalam riwayat hadis mengatakan berlaku peristiwa tu daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana menurut bahasanya, selagi kawasan itu kawasan berhampiran dengan Masjidil Haram, di rumah Nabi, maka Al-Quran wa mari nak tonjolkan ada Masjid Al-Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ni kalau kita terjemuh, masjid yang berada di hujung. Ada mula-mula Masjid Al-Haram dan ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang berada di hujung. Jadi di situ ada satu isyarat seolah-olah akan ada masjid yang akan dibina di tengah-tengah. Gapo masjid gapo? Masa tu tak ada lagi. Masjid gapo ada tengah-tengah? Masjid Madinah. Jadi tuan-tuan kena tahu kedudukan geografi ni. Mekah di selatan, naik atas sikit ada Madinah, kemudian atas lagi di Palestin. Jadi bila proses perjalanan Isra' dan Mi'raj bermula di Masjid Al-Haram menuju ke masjid yang hujung Al-Aqsa yang paling jauh, seolah-olah di sana akan dibina satu masa nanti selepas berlaku peristiwa hijrah. Di tengah-tengah itu ada Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi dalam perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam menaiki Buraq. Jadi tuan-tuan, perkataan Buraq berasal daripada perkataan al-barq, iaitu kilat. Jadi satu teknologi yang kita tak tahulah lagu mana Allah Subhanahu wa taala, kita imani sahaja, kita terima bahawa suatu keajaiban telah berlaku. Perjalanan yang sangat singkat daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Lagu mana proses tu berlaku? Supaya kita tengok dari cerita lah ni ke, ada satu istilah dipanggil teleport. Teleportasi dah. Ilah sini muncul light. Teleportasi. Ataupun pergerakan itu berlaku secepat cahaya. Jadi wallahu alam bagaimana, cuma kita lah ni semakin memahami dengan kemajuan ilmu fizik yang ada, kita semakin memahami
mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada para nabi dan rasul. Jadi pada masa tu tak lain kita akan kata subhanallah, maha hebat Allah Taala dah. Jadi orang zaman dulu mereka beriman solid. Tapi laninya oleh kerana bantuan teknologi yang ada, kita semakin memahami macam mana proses tu berlaku. Jadi tuan-tuan, buat masa sekarang kita ambil kesimpulan bahawa perjalanan itu bermula dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut Masjid Al-Aqsa itu berada di suatu tempat alladhi barakna haulahu, yang mana tempat beradanya Masjid Al-Aqsa kami berkati bumi itu sekitarnya. Tuan-tuan kena tahu mana Masjid Al-Aqsa duduk di Palestin, di Baitul Maqdis. Kadang-kadang kita sebut Masjid Al-Aqsa, kadang-kadang Baitul Maqdis, kadang-kadang Palestin. Hak tu lah belaka. Cuma kalau dimaksudkan dengan perkataan haulahu, kawasan-kawasan sekitarnya, turun keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksud bumi yang diberkati ialah bumi Syam, bumi Syam. Kalau kita tanya kita Syam ni negara mana, maka hafal ada 4 negara. Mula-mulanya Palestin, yang kedua Syria. Syria lah. Jordan, lagi satu lagi Lebanon. Lebanon. Jadi tuan-tuan, bumi Syam bumi berkat. Bumi Syam bumi yang berkat. Di situ ramainya nabi-nabi dan rasul. Dan bila nak berlaku kiamat esok-esok, akan banyaklah muncul-muncul tanda-tanda kiamat. Akan berlaku sengketa balahnya manusia di sekitar bumi Syam. Dan tuan-tuan, Nabi SAW pernah mendoakan kepada penduduk Syam dengan keberkatan. Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkatilah bumi Syam. Dan tuan-tuan, maklumat bagi siapa tak tahu lagi lah, iaitu kiamat esok-esok kita semua akan dibangkitkan, akan dibangunkan dari kubur, dan kita semua akan bergerak ke mana? Padang mahsyar. Daripada mahsyar tu duduk mana? Duduk mana? Syam. Kita akan bergerak ke sana. Jadi tuan-tuan, Ardul Mahsyar, bumi yang mana menjadi tempat berkumpulnya manusia pada hari akhirat esok-esok, ialah Ardul Mahsyar, dan ia berlaku di Syam. Kita akan menuju ke sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut bumi Syam ini bumi yang berkat. Di situnya nabi-nabi dan rasul muncul. Di situlah turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum akhir zaman nanti, ataupun pada dekat-dekat nak berlaku kiamat nanti. Dan di situlah Dajjal akan dibunuh. Di situlah Imam Mahdinya ada. Maka banyak lagi cerita-cerita tentang bumi Syam. Jadi Allah Ta'ala nak tonjolkan bahawa kita umat Islam ni ada sabit dengan bumi Syam. Kita ni ada hubungan sapalon ni. Walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj tu berlaku lama dah, dan yang terlibat dengan perjalanan itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi dah situ ada isyarat bahawa hubungan kita, walaupun kita berada di mana-mana di seluruh dunia, tapi kita sebagai Muslim, kita ada hubungan dengan bumi Syam, khususnya Masjid Al-Aqsa. Jadi apa-apa yang berlaku di Palestin, di Gaza dan sebagainya, di samping hubungan kita sebagai saudara Islam, kita juga ada hubungan dengan bumi itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW telah tunjukkan kepada kita suatu isyarat bahawa kita akan terikat dengan Syam. Jadi apa-apa pun isu tentang Palestin, kita kena ambil tahulah tuan-tuan. Kerana bila sebut saja Isra dan Mi'raj, seolah-olah mengembalikan nostalgia. Satu masa nanti bumi Syam tu akan jadi milik kita lah. Pas kalau ada orang tanya, Ustaz, boleh kalau kita nak pergi masuk Israel ni, nak pergi maya di Baitul Maqdis, apa di Masjid Al-Aqsa? Jadi hamba rakyatnya tak payah pergi lah. Apa tak payah pergi? Pertama, kita langgar arahan pemerintah. Betul? Dah tulis di pasport kita kan, pasport ni sah melainkan apa? Israel saja kan. Jadi kalau kita pergi juga masuk dalam kawasan yang diperintah oleh orang Israel, pada masa tu kita terpaksa bayar cukai, bayar visa dia.
Di samping pada masa yang sama salahnya kita dengan pemerintah kita tak boleh masuk, kita masuk juga. Pada masa yang sama kita bayar kat Israel. Dah kapitis tu beli peluru dah kan. Jadi buat masa ni kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan bumi Syam daripada cengkaman orang Yahudi. Dan pada masa tu akan ada umat Islam akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Mungkin generasi kita, mungkin generasi akan datang. Cuma kita percaya dengan hadis Nabi SAW bahawa Masjid Al-Aqsa satu masa nanti akan dibebaskan. Hadirin mukminin sekalian, Allah Ta'ala sebut alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah, dia telah sebut kepada kita bahawa perjalanan Isra' dan Mi'raj itu bukan saja-saja, bukan jalan nak rehat semata-mata. Allah Ta'ala kata linuriyahu, untuk kami tunjukkan kepada hamba yang mulia ni daripada tanda-tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran pertama cuci hati lah, cuci jantung tadi. Kemudian perjalanan yang sangat singkat sampai di Masjid Al-Aqsa, macam-macam lagi kebesaran Allah Ta'ala tunjuk. Hadirin mukminin sekalian, bila Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa, maka burak tu diikatlah kan. Dan Nabi SAW masuk Masjid Al-Aqsa dan Nabi semaya. Nabi semaya. Semaya ke apa semaya ke apa? Semaya tahiyatul masjid ke? Ataupun qiyamul lail? Mana sah betul? Qiyamul lail dan tahiyatul masjid, dua-dua betul, kerana dah disyariatkan untuk Nabi SAW supaya semaya malam. Betul ke tak? Kita baca dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Lepas tu qumil laila illa qalila, wahai Muhammad, hendaklah kamu berjaga malam, solat malam, melainkan pada masa yang sedikit. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tu ada satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi semaya malam. Sejak awal lagi Nabi dibangkitkan. Jadi Nabi bila masa Isra' dan Mi'raj, jadi Nabi isi perjalanan itu bila ziarah di Masjid Al-Aqsa, mula-mula Nabi semaya. Jadi kalau orang tanya kita, kat Nabi semaya ke apa? Semaya malam lah. Kerana dah ada perintah dah semaya malam awal-awal lagi. Cumanya semaya 5 waktu tu lepas kelik daripada Mi'raj. Bila Nabi semaya tu 2 rakaat, di situ ada rukuk, ada qiyam, ada sujud dan sebagainya. Jadi serupa yang kita buat. Kalau orang tanya kita macam mana Nabi semaya, bentuk dia sama macam yang kita duk buat sekarang. Jadi ada rukuk, ada sujud, dan nabi-nabi hak lain pun semaya lagu tu juga. Ada qiyam, ada rukuk, ada sujud. Tiba-tiba selesai semaya, Nabi pun paling. Maka pada masa tu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi ni ada ruh-ruh nabi-nabi yang terdahulu. Ada beza di kalangan ulama. Adakah nabi-nabi terdahulu tu ruh saja ke, ada ruh dan jasad ke? Jadi setakat hamba faham, hamba bacanya, yang lebih tepat daripada kalangan pendapat ulama itu ialah ruh mereka sahaja. Jadi yang Nabi semaya bersama nabi-nabi dan rasul itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala jelmakan ruh mereka. Maksudnya jasad tu ada dalam kubur masing-masing lah. Tapi pergerakan ruh adalah salah satu pergerakan yang luar biasa, tuan-tuan. Sebab dalam perjalanan antara Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, Nabi kata marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabri. Dalam Sahih Muslim, aku berjalan malam Isra' dan Mi'raj tu, aku berjalan dan aku melihat Musa alaihi salam, dia sedang solat di kubur dia dengan solat yang wallahu alam caranya macam mana. Jadi Nabi Musa alaihi salam sedang solat di kuburnya. Tiba-tiba pergi ke Masjid Al-Aqsa, ada pula Musa alaihi salam. Jumpa pula. Dan Nabi kata Nabi Musa ni sifat dia sekian-sekian, kulit dia keperangan sikit-sikit. Jadi gitu tuan-tuan.
Kemudian Nabi kata Nabi Isa seperti sahabat Nabi bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ataupun wallahu alam adakah dia sahabat ataupun tidak, hamba tak pasti. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Maka Nabi kata Nabi Isa seperti Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Lepas tu Nabi kata aku melihat Ibrahim alaihi salam dan Ibrahim memiliki wajah seperti dengan baginda. Jadi tuan-tuan, apa kita boleh simpulkan di sini ialah ruh kita, perjalanan ruh manusia itu sendiri memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Pertamanya pergerakan yang sangat laju. Pergerakan yang sangat laju. Sebab Nabi Musa duduk di kubur dia, di kawasan antara Sinai dengan Palestin tu ada kawasan Atih di situ. Jadi kubur Nabi Musa di kawasan Atih. Lepas tu pergi ke Masjid Al-Aqsa, jumpa pula. Jadi pergerakan itu sangat laju. Kemudian naik ke langit pula, jumpa pula di langit kenan. Jadi betapa lajunya pergerakan ruh manusia. Jadi kita boleh fahamlah di sini melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala tunjukkan salah satu kebesaran dia cipta ruh memiliki kelajuan yang sangat dahsyat lajunya. Kita boleh faham tak kelajuan ruh tu bila kita tidur dia gerak kita. Kita tidur, kita mimpi, kita gimana? Rata-rata. Mereka kau naik bola kau mana kau, rata-rata kita pergi. Betul. Dan yang tubik daripada kitanya ialah ruh ataupun jiwa kita. Bila orang gerak kita, maka lambat ke cepat yang mari? Cepat. Jadi cuba bayangkan pergerakan itulah yang berlaku. Jadi hamba sebut ni untuk mendekatkan kefahaman kita saja. Hakikat sebenar wallahu alam macam mana ia berlaku. Tapi betapa cepatnya ia gerak, itulah yang berlaku. Samalah juga pergerakan ruh menuju ke alam barzakh bila dicabut oleh malaikat naik ke langit dan sebagainya, turun pula ke kubur, kemudian ditanya, kemudian dibawa ke Illiyin ataupun di Sijin. Semua pergerakan itu berlaku dengan sangat laju, dengan luar biasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi semaya di Masjid Al-Aqsa, di situ kita dapat satu mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak angkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu muka bumi ni luah, dan banyak-banyak tempat muka bumi ni, mana yang terbaik sekali? Bumi yang mana? Ataupun kita kata tempat yang ada masjid. Betul? Dan banyak-banyak masjid atas muka bumi ni, ada 3 masjid yang utama. Masjid Al-Haram, diikuti Masjid An-Nabawi, yang berikutnya Masjid Al-Aqsa. Allah dia letak Nabi Muhammad di Masjid Al-Aqsa, antara masjid yang terbaik. Lepas tu pula Nabi Muhammad ni diletakkan di mihrab. Dari kawasan masjid, mana tempat comel sekali? Di mihrab, depan sekali, tempat tok imam. Ni tempat yang terbaik. Jadi diletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda adalah seorang rasul. Pada masa yang sama, makmum baginda bukan calon-calon orang. Jadi tok imam kepada bukan calon-calon orang, kepada segala nabi yang ada. Yang Allah Ta'ala izinkan mereka untuk hadir ke Masjid Al-Aqsa dengan ruh-ruh mereka. Jadi di situ ada satu isyarat. Allah Ta'ala nak seolah-olah nak pujuk Nabi SAW, nak rawat jiwa Nabi sebab tertekannya dalam melaksanakan dakwah. Bila jumpa saing seangkatan ni, masing-masing ada cerita tersendiri. Kalau kita sebagai orang sakit, kita ada masalah nyakit dan sebagainya, kalau kita jumpa orang sakit, kita pergi hospital, gua nak demo, boleh nak tidur kau malam, demo secara mana, makan ubat kau cocok, kalau kecil manis dah. Jadi bila bertukar-tukar cerita, berjumpa orang yang senasib dengan kita akan jadi relax. Maksudnya kadang-kadang kita rasa kelebihan yang Allah Ta'ala wiki kita tu lagi banyak lah, orang lain ujian dia lagi berat. Maka di situ ada satu motivasi. Pentingnya Nabi dibawa dan berjumpa dengan orang-orang yang terdahulu, yang memiliki cerita yang hampir sama, ataupun perjuangan itu lagi berat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi rasa lega. Di samping berjalan itu sedikit lega dah.
jumpa orang senasib, bertukar-tukar cerita, berbual, bertanya khabar dengan mereka, maka di situ ada motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ringkas ceritanya tuan-tuan, Nabi SAW dibawa naik ke langit dan malaikat Jibril alaihi salam temui Nabi SAW. Jadi buraq habis dah fungsi dia. Tak ada dah. Dibawa naik ke langit tu ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Masa pergi ke Taif, siapa teman Nabi? Zaid bin Harithah. Dah. Bila tuan-tuan kena tahu bahawa sebelum berlaku Isra dan Mi'raj ni ada cerita Nabi sedih. Nabi kena perambak bila pergi berdakwah di Taif. Kena perambak, no lepas batu. Dia hak teman dengan Nabi pada masa itunya ialah Zaid bin Harithah. Tuan-tuan, Allah dia ganti teman kepada Nabi itu dengan sebaik-baik malaikat, penghulu kepada segala malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Kalau di bumi dulu kamu berjalan wahai Muhammad ditemani oleh sahabat kamu ataupun bekas anak angkat Nabi, itu Zaid bin Harithah. Sekarang ni kami nak angkat darjat kamu wahai Muhammad ditemani oleh sebaik-baik teman, iaitu Jibril alaihi salam. Kalau dulu Muhammad kamu berdakwah di Mekah, berdakwah di Taif, orang perambak, tak apa wahai Muhammad, jangan bimbang. Sekarang ni kamu naik ke langit, pintu langit dibuka untuk kamu dan ada malaikat yang akan ucap selamat datang. Maksudnya Allah Ta'ala ganti dia gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila sampai di langit pertama, maka diminta izin. Sini kita belajar. Kita lagu-lagu mana pun, hebatnya kita ada pangkat dan sebagainya, bila pergi kepada sesuatu tempat, kita diajar untuk meminta izin, bagi salam. Bila ditanya siapa, kita rayak nama kita. Jadi Nabi dengan malaikat Jibril rayaklah bahawa baginda adalah Jibril alaihi salam membawa seorang utusan Tuhan, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa di langit yang pertama tu tuan-tuan, berjumpa Nabi Adam alaihi salam. Jumpa Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad bagi salam. Dan Nabi Adam dia kata marhaban. Dia kata selamat datang, marhaban bibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Jadi tuan-tuan, ayah iaitu moyang kepada manusia ni, induk kepada manusia, bila dia tahu ada seorang manusia keturunan dia ada seorang yang baik, yang saleh, maka fitrah ayah-ayah ni dia akan suka. Tak, kita sebagai ayah, tuan-tuan semua ayah, hamba pun ayah, bila kita tengok anak kita jauh, kita akan rasa suka. Tak, Nabi Adam alaihi salam pun sama. Bila sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit pertama tu, dia selamat datang wahai anak yang soleh. Jadi tuan-tuan, di langit pertama Allah Subhanahu wa taala letakkan Nabi Adam alaihi salam, adalah di situ ada hikmahnya. Ada hikmahnya sebab kita tahu bahawa bila roh dicabut daripada orang mati, dia akan naik ke langit. Dibawa oleh malaikat naik ke langit. Jika roh tu roh orang yang baik, akan diangkat sehingga ke alah katah lagi dan ditentukan tempat dia di Illiyin. Tapi kalau roh tu roh orang jahat, maka petang hari lagi di langit pertama pun tak boleh naik dah. Jadi disekat awal-awal lagi, lalu direject, dihantar ke bumi, disoal malaikat, lepas tu dihantar ke sijin. Tak boleh naik ke langit langsung. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut la tufattahu lahum abwabus sama walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Dan orang-orang yang mendustakan, sombong daripada ikut ayat-ayat kami, la tufattahu lahum, tidak akan dibuka kepada mereka pintu-pintu langit. Jadi sinilah tak dibuka pintu langit itu, maksudnya roh mereka tak dibenarkan untuk litah walaupun langit pertama. Jadi Nabi Adam alaihi salam, bila dia tengok segala zuriat dia, bila paling ke kanan dia tengok zuriat dia hak baik-baik, dia akan suka. Bila dia paling ke kiri, dia tengok zuriat dia hak jahat-jahat, maka dia akan rasa sedih.
Kalau Nabi Adam alaihi salam diletakkan di langit hak atas lain, lagu mana dia nak tengok ruh-ruh segala anak cucu dia? Jadi sebab itulah kita dapati hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama. Diikuti langit yang kedua, Nabi berjumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian langit yang keempat, Nabi jumpa Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima, Nabi jumpa Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam, jumpa Nabi Musa alaihi salam. Jadi start daripada langit kedua sampai langit keenam, nabi-nabi yang ada ni mereka ucapkan dengan satu ucapan yang sama. Dia kata marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang wahai saudara, wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Beza ke dengan Nabi Adam tadi? Beza. Nabi Adam kata selamat datang wahai anak yang saleh. Tapi nabi-nabi start langit kedua sampai langit keenam, Amos sebut dah tadi, dah. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi apa lagi? Idris, Nabi Harun, Nabi Musa. Demo-demo ni sebut selamat datang wahai saudara. Saudara ni semua adik-beradik yang soleh. Jadi ada adik-beradik yang baik pun rasa syukur. Apa beza tu tuan-tuan? Kerana bila kita perhati nasab para Nabi alaihi wassalatu wassalam, bermula Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Start Nabi Ibrahim dia ada dua anak, dua putera, iaitu Ismail dengan Ishaq. Jadi lahir daripada Ismail alaihi salam hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi hak alik sini dia cabai alik Ismail. Nabi-nabi yang lahir daripada Ishaq dia akan royak kepada Nabi Muhammad sebagai adik-beradik. Tapi daripada Nabi Ibrahim Allah kata, dia akan kata wahai anak yang saleh. Jadi seolah-olah dia rumpun yang berbeza. Dia akan cantum dua rumpun ni pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masing-masing royak selamat datang wahai saudara yang saleh. Dan tuan-tuan, di langit yang ketujuh, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim dalam keadaan baginda sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Pada masa itu Nabi Ibrahim raya selamat datang wahai anak yang soleh. Faham dah apa anak soleh? Kerana nasab Nabi jumpa dengan nama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim salah satu datuk ataupun moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain dia tak sambung. Dia hanya serumpun saja, rumpun yang berbeza tapi bercantum pada nasab pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim kata selamat datang wahai anak yang soleh. Lepas tu tuan-tuan, ringkas ceritanya, Isa dah kita ni. Jadi sampai di langit ketujuh, di situlah banyaknya keajaiban-keajaiban yang Allah Taala tunjuk kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Mi'raj. Al-Mi'raj iaitu perjalanan daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit ke Sidratul Muntaha, dan dirakamkan peristiwa itu dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm juzuk ke-27, surah ke-53. Bermula dalilnya pada ayat yang ke-13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini dalil Mi'raj. Tadi yang mau sebut dalil Isra, dalam surah Al-Isra. Rupa-rupanya ada dalil Mi'raj, iaitu Allah Ta'ala sebut bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril buat kali kedua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril kali kedua mana? Di Sidratul Muntaha. Jadi benda tu berlaku pada Mi'raj di Sidratul Muntaha. Nabi kata raaitu Jibrila, aku melihat Jibril alaihi situ mi'ati janah. Jibril alaihi salam ada 900 sayap. Dalam rupanya yang original. Nabi pernah lihat Jibril buat kali pertama di bumi. Masa tu awal-awal lagi jadi Nabi, dan Allah Ta'ala sebut dalilnya ataupun isyarat kepada peristiwa itu dalam surah At-Takwir juzuk ke-30.
walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Walaqad ra'ahu, dan Muhammad itu telah melihatnya. Nya tu siapa? Jibril alaihi salam, bil ufuqil mubin. Maksudnya bila Nabi tengok langit tu penuh dengan jasad malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tu berlaku di bumi, desa laginya di Sidratul Muntaha. Jadi di Sidratul Muntaha, Nabi kata aku tengok Sidratul Muntaha penuh ajaib. Nabi kata aku tak mampu nak sifatkannya kerana ia terlalu indah. Maka tuan-tuan, di situlah ada syurga, dan Nabi diperlihatkan juga dengan neraka dan sebahagian apa yang berlaku kepada ahli neraka. Kemudian yang paling penting ialah Allah Subhanahu Wa Taala bercakap secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak perintahkan kepada baginda suatu ibadat yang paling utama. Walaupun ibadat ni bukan baru dah. Ibadat solat ni dah ada sejak nabi-nabi terdahulu lagi, tetapi kefarduan pada peringkat awal Allah Taala nak suruh supaya wahai Muhammad, kamu dan umat kamu kena semaya 50 kali sehari. 50 kali sehari. Maka terimalah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Taala ni. Dia Nabi ni orang segan, orang malu, tak pemalu. 50 per 50 lah. 50 per 50 lah. Maka pada peringkat awal Nabi terima. Tiba-tiba bila sampai kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa dia tanya, apa yang Tuhan kamu telah perintahkan? Allah Ta'ala rakyat gapa? Maka Nabi ceritalah bahawa telah terima sembahyang 50 waktu. Maka tuan-tuan, Nabi Musa ni dia faham jiwa. Dia kenal orang. Dia kenal dah lagu mana manusia, perangai manusia. Sebab Nabi Musa ni seorang rasul yang sangat berpengalaman berinteraksi dengan manusia. Jadi cadangan dia nya supaya irji' ila rabbik, wahai Muhammad, kembali kepada Tuhan kamu, salhu at-takhfif, mintalah daripadanya keringanan. Tak rayak berapa, minta diringankan. Jadi tuan-tuan, berlaku pengurangan semaya tu cara dia 10-10 dah. Mula-mula 50, lepas tu 40, lepas tu 30, 20, 10, sehingga dah 5. Bila 5 tu pun Nabi Musa kata gi pula, minta lagi kurang kerana umat kamu tak sanggup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adab dengan Allah Taala. Dia kata aku malu. Jadi malu dengan Allah Taala ni satu sifat yang sangat mulia tuan-tuan. Malu kepada Allah Taala adalah kunci kita bebas daripada maksiat. Gapo-gapo segar kau Tuhan, dia tengok kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahawa Tuhan itu sedang lihat kepadanya? Jadi sifat malu yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Allah ni dia ganti, wahai Muhammad, oleh kerana sifat terpuji yang ada pada kamu, iaitu segan ni, nak minta keringanan ni, maka dikatakan kepada baginda, kamu buat 5 kali sehari, tapi kamu mendapat pahala berapa? 50. Betul tak kaedah tuan-tuan? Dalam Islam ni buat sekebaikan ganda 10. Jadi dalam semaya pun sama, basic dah yang berayak basic. So semaya diganda 10, maka kita semaya 5 kali sehari, maka 50. Tu tak campur lagi dengan kita jalan dah dari rumah, kita ambil semaya rumah. Situ ada fadilat dah. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah illa huttat anhu khati'ah wa rufi'at anhu darajah atau kama qala. Siapa bersuci di rumah, dah ambil semaya siap-siap rumah, kemudian dia berjalan ke masjid, tak ada tujuan lain melainkan untuk semaya saja, setiap langkah dia itu melainkan akan dikira satu keampunan dosa daripada dosa dan diangkat satu darjat. Tu hak siap rumah. Tapi kalau orang mari ambil semaya sini, ada pahala ke tak? Ada juga, tapi dia rugi dah tu. Beza bagi orang hak ready siap-siap nak mari semaya masjid ni, petang hari dia ready dah, dia set masa dah tuan-tuan, dalam telefon dia notification tu, okey 10 minit sebelum masuk waktu, off segala aktiviti, siap untuk mari ke masjid. Maka di situ banyak dah pahala. Jadi hamba sebut tadi 5 kali kita buat
diganda jadi 50 tu hanya asas dia saja. Kita mari, kita langkah masuk masjid, kita semaya tahiyatul masjid kita jika kita mari sebelum azan. Bila mari selepas azan kita semaya qabliyah. Bonus dah situ. Dak waktu kita mari kita masuk saf yang pertama, kita berebut nak masuk saf yang pertama. Kemudian kita takbiratul ula bersama dengan Tok Imam pula. Kemudian gapo yang Tok Imam baca kita faham. Kita ngaji Arab misalnya, kita ngaji tadabbur Quran. Bagi orang tak faham, tak ada pahala. Bagi orang yang faham banyak, kau bona. Nah, khusyuk dan sebagainya. Sehinggalah lepas semaya dia zikir, kemudian dia ba'diyah pula. Allah, betapa banyaknya bonus-bonus yang Allah Ta'ala sedia bagi orang semaya. Dah. Jadi asas hamba sebut tadi, ganda jadi 10 tu hanya basic dia saja. Tak basic. Tetapi jika ada sampingnya tu, maka di sana ada bonus-bonusnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila balik ataupun sebelum balik, gapo pengajaran yang paling utama sekali kita sebagai Muslim, kita tahu gapo Nabi Musa royak tu betul. Betul? Gapo hak Nabi Musa royak itu betul? Sebab Nabi Musa kata umat kamu tak mampu nak semaya 5 waktu. Maksudnya bila kita tengok umat akhir zaman ni, khususnya di kalangan remaja lah. Kalau tanya budak-budak sekolah, siapa semaya subuh? 3-4 orang misalnya, 4-5 orang saja sekelah. Hak lain tak semaya belaka. Jadi tuan-tuan, gapo hak Nabi Musa sangka tu betul. Tak, betul berlaku. Jadi tuan-tuan, pada masa yang sama kita ni yang mampu buat, kita kena rasa syukur kerana Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Pada masa yang sama kita kena terima kasih banyak kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalaulah bukan kerana dia, maka kita semaya 50 kali sehari. Kau ramai orang tak semaya. Kau ramai orang tak semaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Musa ni sangat banyak dah jasa kepada kita, khususnya yang berkaitan ibadat solat. Maka bila balik ke bumi, Nabi SAW semaya menerima satu tugas yang baru, semaya 5 waktu. Dan perintah-perintah dari segi waktunya Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Misalnya dalam surah Hud, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Aqimis salah, wahai Muhammad, dirikanlah salat pada 2 penghujung waktu siang, itu pada waktu subuh, zuhur dan asar. 3 semaya, tarafayin nahar, subuh, zuhur, asar, wa zulafan minal lail, dan solat yang berlaku pada waktu malam, iaitu maghrib dengan isyak. Samalah juga dengan surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wahai Muhammad, semayalah kamu liduluki syams, bila tergelincirnya matahari. Gapo semaya tergelincir matahari? Start gapo? Zuhur dengan asar. Jadi 2 semaya yang melibatkan waktu gelincir matahari, zuhur dengan asar. Ila ghasaqil lail, demikian juga solat yang berlaku pada waktu malam, maghrib dengan isyak. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa qur'anal fajr, dan Quran yang dibaca pada waktu fajar, itu solat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada solat subuh itu disaksikan keistimewaan dia oleh para malaikat dan sebagainya. Jadi sebab itulah disunatkan bagi Tok Imam baca semaya subuh tu panjang sikit, berbanding semaya hak lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah yang kita boleh dapatkan secara ringkas, hamba jemput sikit-sikit. Walaupun di sana masih banyak lagi pengajaran yang kita boleh petik daripada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Cuma yang penting bagi kita sekarang, oleh kerana kita nak bersiap menyambut Ramadan, maka kita kena susun jadual. Susun jadual. Hamba nak cadar malam ni nya, tuan-tuan semua ada telefon kan? Ada telefon. Tengok telefon tu, tuan-tuan biasanya install waktu semaya dah. Di situ dia ada notification. Apa ke Melayu? Tanda hamaran lah, ataupun gitu kan, notification, peringatan. Peringatan. Jadi sebelum masuk waktu tu, kita setting okey 10 minit
bunyi, buat alam sebelum masuk waktu. Jadi bunyi saja alam tu kita bersiap. Kita bersiap, kita ambil ismaya, buat apa yang perlu. Kalau kita orang duduk jabat, kita bersiap dah untuk solat Jumaat kalau ada tempat yang sesuai. Jadi tuan-tuan, di situ dah ada program. Maksudnya selama ni kita mari ke masjid semaya berjemaah dari keadaan orang. Orang baru siap. Lah ni kita ubah. Kita buat program baru, nak puasa dah ni, nak siap bila puasa esok-esok, taklah kalu. Lah ni kita dalam masa sebulan ni kita buat notification dah. Sebelum masuk waktu tu kita siap 10 minit apa yang perlu, mandi, ambil semaya dan sebagainya. Bila orang nak balik, kita mari ke masjid. Maksudnya bila orang siap balik, kita tu dah semaya qabliyah. Dan program yang kedua macam adanya ialah tuan-tuan cuba jaga 12 rakaat ni, 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Dia panggil rawatib. 12 rakaat dalam sehari ni, di samping kita semaya berjemaah, kita semaya 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah ataupun disebut rawatib. 2 rakaat sebelum subuh. Ni paling penting sekali, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, semaya 2-2. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat pula 2 rakaat sebelum selepas zuhur. Kemudian lepas maghrib 2, lepas tu lepas isyak pun 2. Cukup lah 12. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur kan, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Gapo gak special sangat 12 rakaat ni tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla itnatai asyrata rak'atan banallahu lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang menjaga solat 12 rakaat sehari, maka ganjaran dia Allah Ta'ala akan bina rumah untuknya dalam syurga. Jadi program kita nak sambut bulan puasa ni, biar besok dalam Syaban ni kita biasakan kita jaga 12 rakaat rawatib. Hak hamba sebut tadi. Hak lain-lain itu tak apalah. Hak ni hamba sebut ni muakkad, hak yang benar-benar digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah cadangan adik hamba sendiri. Moga-moga apa yang kita sebut, kita dengar pada malam ni menjadi manfaat dan bangkit semangat semula untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi setakat itulah hamba tak sepanjang dah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah daripada kelemahan diri hamba sendiri. Dan terima kasih sekali lagi pada pihak masjid atas jemputan. Moga-moga dalam siri hak lain kita boleh jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.